Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam matematik tingkatan 2 bab 11 transformasi isometri. Okey. Jadi kita akan sambung dengan subtopik 11.2 iaitu translasi. Okey. Kita pergi dulu kepada apakah itu translasi. Jadi translasi merupakan pemindahan semua titik pada satu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Jadi kat sini keyword dia ialah arah yang sama dan jarak yang sama. Yang penting pada translasi ialah arah yang sama dan juga jarak yang sama. Baru kita katakan itu sebagai translasi. Okey, jadi kita pergi kepada contoh. Jadi dia kata, kena pasti rajah yang menunjukkan translasi, berikan justifikasi. Jadi kita tengok dulu gambar yang pertama. Okey, penyelesaian bagi gambar yang pertama. Jadi kita kenal pasti dulu arah dia. Okey, arah. Adakah arahnya sama? Ya, arahnya sama ke kanan. Jadi arah sama. Kemudian jarak. Adakah jaraknya sama? Ya, jaraknya sama. Jadi dia merupakan translasi. Okey. Soalan B. Okey, jadi kita tengok. Arahnya sama ke tak? Arah tidak sama sebab satu ke arah kanan, satu lagi ke arah kiri. Okey, jarak adalah sama. Jadi dia bukan translasi. Okey, walaupun jarak dia sama tapi arah dia tidak sama, dia masih lagi bukan translasi. Kalau nak kategorikan dia translasi, arah mesti sama, jarak juga mesti sama. Jadi dia kena penuhi dua syarat tu lah. Okey, arah dan jarak yang sama. Okey. Okey. Kemudian kita akan pergi kepada subtopik seterusnya 11.22, perwakilan translasi dalam bentuk vektor translasi. Jadi vektor translasi merupakan pergerakan yang mempunyai arah dan magnitud. Vektor ini juga diwakili dengan anak panah. Penentuan translasi berdasarkan nilai dan arah satu vektor. Jadi translasi boleh dihuraikan dengan menyatakan arah dan jarak pergerakan serta vektor, iaitu pertama arah pergerakan iaitu dari ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jarak pergerakan diwakili dengan bilangan unit. Jadi cara untuk tulis vektor translasi dalam kurungan A, B. Okay. Jadi A ni ialah arah pergerakan dan juga bilangan unit. Okay. A ni mewakili ke kanan atau ke kiri. Manakala B mewakili ke atas atau ke bawah. Okay. Jadi A ni mewakili pergerakan pada paksi X. Jadi kita tengoklah kat sini. Bentuk translasi ditulis sebagai AB. Jadi A mewakili pergerakan yang selari dengan paksi X. A bernilai positif jika bergerak ke kanan dan bernilai negatif jika objek bergerak ke kiri. Jadi kesimpulannya kita boleh katakan untuk vektor A, kalau ke kanan positif. Kalau ke kiri negatif. Okay. Right. Kalau B mewakili pergerakan yang selari dengan paksi Y. B bernilai positif jika objek bergerak ke atas dan bernilai negatif jika objek bergerak ke bawah. Okay. Manakala B dia ada dua. Kalau ke atas dia ialah positif. Kalau ke bawah dia negatif. Okay. Jadi kalau awak perasan dia sama saja macam bentuk graf.
Okey, cikgu buat kat tepi ni graf. Okey, sini X dan sini Y. Jadi X ni kita boleh katakan sebagai A dan Y ni kita boleh katakan sebagai B. Macam tu Okey. Oleh itu, translasi bagi imej yang dihasilkan oleh objek pada rajah di bawah ialah 3 negatif 2. Jadi kita akan tengok satu persatulah. Okey, untuk kat dalam contoh ni. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada contoh untuk selagi mudahkan. Okey, contoh yang kelima. Tentukan kedudukan P dalam rajah yang diberikan. Bagi huraian translasi dan lukis vektor translasi tersebut. Okey, jadi diberi soalannya A titik P bergerak 2 unit ke kiri. Jadi ke kiri ke kiri. Dan 3 unit ke bawah. Okey, jadi diberi titik P di sini. Okey, dia kata 2 unit ke kiri. Jadi daripada P ni awak gerakkan 2 unit ke kiri. Okey. Okey, dan kemudian 3 unit ke bawah. So kira 1, 2, 3. Jadi di sini kita akan dapat imej bagi P. Okey. Kemudian letakkan koma. Okey. Bila tak ada koma, itu ialah objek. Bila ada koma, itu ialah imej. Jadi jangan lupalah. Okey. Okey. Boleh Okey, kemudian kita pergi soalan B. Titik P bergerak 5 unit ke kanan. So ke kanan. Dan 5 unit ke bawah. Okey, kita buat ke kanan dulu. Berapa unit? 5 unit. So P bergerak 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan. Kemudian dia bergerak ke bawah berapa unit? 5 unit juga. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tandakan di sini dan kita labelkan sebagai P image. Okay. Alright. Jadi kita pergi kepada soalan C. Okay. Titik P bergerak 6 unit ke bawah. Ke bawah. So ke bawah. Jadi 6 unit ke bawah. Jadi pada P yang original, yang asal, gerakkan 6 titik. 6 kali ke bawah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bila kita gerakkan, buatlah imej bagi P. Okay, P, okay. Siap soalan C. Soalan D. Titik P bergerak 3 unit ke kanan. So ke kanan. Jadi P gerakkan 3 kali ke kanan. So 1, 2, 3. Okay. So P image. Okay. Okay. Alright. Mudah translasi ni kita pindahkan satu titik kepada titik yang kepada kedudukan yang baru mengikut arah pergerakan yang telah diberi. Okay. Jadi contoh 6, tentukan vektor translasi OP berdasarkan rajah di bawah. Okay, rajah di bawah Dia suruh tentukan vektor translasi OP. Jadi sebelum ni kita dah belajar dia mesti dalam bentuk AB. Okay. AB pergerakan dia apa? Pergerakannya ke kanan atau ke kiri. B pergerakannya ke atas atau ke bawah. Okay. Jadi kita cari dulu A. So buat A. So A. Okay. So P-nya berada dekat sini. So kosong-kosong ni merupakan asalan. So dia bergerak daripada asalan. Jadi kita kira 1, 2, 3. Okay. Jadi 3. Sebab dia bergerak ke kanan, dia adalah positif. Kemudian dia naik atas. So 1, 2, 3. 3 juga. Dia bernilai positif sebab dia naik ke atas. Okay. Jadi vektornya kita akan dapat 3, 3. Okay. B. Soalan B. So diberi ke arah kiri. Jadi ini dia punya image. Awal bergeraknya daripada asalan juga. Jadi kita kira
1, 2, 3. Okey, 3 juga kan? Okey, dekat sini 3 ni perlu letak negatif sebab dia ke arah kiri. Kalau ke arah kiri, dia bernilai negatif. Okey, so negatif 3. Macam mana dengan B? B 1, 2, 3 juga. Okey, 3. Nak letak negatif ke tak payah letak? Tak perlu sebab dia bergerak ke atas. Okey. Boleh? Okey. Kemudian untuk soalan C. Kita cari dulu A dia. A dia mesti gerak ke kiri atau ke kanan saja. Okey, so ini B. Okay, macam mana? Okay, daripada asalan dia akan bergerak 1, 2, 3. Ke arah kanan ke ke arah kiri? Ke arah kanan. Jadi ke arah kanan ada negatif tak? Tak ada. Okey, jadi letak sahaja nombor 3. Okey, kemudian ke arah P 1, 2, 3. So 3. Nak letak negatif tak? Kena letak negatif sebab dia bergerak ke bawah. Okey. Itu kena ingatlah. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif, ke atas positif. Okey. Bentuknya translasi ni macam tu je saja jawapan dia. Okey. Okey. So kita pergi contoh yang ketujuh juga. Dia suruh tentukan translasi bagi rajah yang berikut. Jadi kena ingat mesti ada A, B. Pergerakan A ialah kanan kiri, B atas bawah. Okay. Jadi so kalau dia bagi gambar rajah, okay, awak ambil satu titik yang sama. Okay. Titik yang sama, contoh dia beri objek bagi Q ni yang tak ada koma, so objek. So cikgu ambil yang atas ni. Cikgu akan ambil titik yang atas. Okay, titik yang atas pada Q, mana titik yang sama dengan image? Di atas juga, kat sini. Okay. Okay, kemudian baru kita buat cari A dia. Okay, pastikan kita gerakkan daripada objek ni yang tak ada koma ni. Okay. Jadi gerak ke kiri atau ke kanan? Gerak ke kiri. 1, 2, 3. So kalau ke kiri, kita kena letak negatif. So negatif 3. Kemudian lepas negatif 3, dia bergerak 1, 2, 3, 4. 4 kali ke atas. Bila ke atas, tak perlu letak negatif. Jadi jawapannya, translasinya ialah negatif 3, 4. Okay. Jadi kita teruskan kepada soalan B. Okay, jadi soalan B pun sama juga. Kita letak satu titik pada image. Pada objek, pada objek. Kemudian kita cari titik yang sama pada image. So di sini. Okay. Jadi baru kita buat pergerakan dia. Jadi mesti kiri atau ke kanan dulu. Okay. Jadi pergerakannya bergerak ke arah kiri dahulu. So 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi bila bergerak ke arah kiri, dia mesti ada negatif. So negatif 4. Kemudian okay, dia bergerak ke bawah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi bila bergerak ke bawah kena letak negatif. So negatif 4, negatif 3 adalah translasi bagi soalan B. Okay. Okay. Jadi untuk soalan C. Soalan C kita cari dulu A dia. Okay. So kita cari dulu titik yang sama bagi objek dengan image. So cikgu ambil yang atas sekali ni. Dia punya titik pun berada di sini. Okey, jadi pada A kan pergerakan kiri ke kanan. Sekarang ni awak tengok, dia ada bergerak tak ke kiri ke kanan ni? Dia tak ada bergerak Jadi bila dia tak ada bergerak, awak boleh letakkan huruf nombor sifar kosong. Okey. Jadi daripada objek ke image, terus kirakan. Okey, jadi 1, 2, 3. So 3 ke bawah ke atas? Ke bawah. Kalau ke bawah kena letak
negatif. So, kosong negatif 3. Okay. Macam itulah. Right. So, dia mesti kita tentukan dulu sama ada dia bergerak ke kiri atau ke kanan. Kemudian baru kita tentukan sama ada dia bergerak ke atas atau ke bawah. Okay. Okay. Jadi kita pergi kepada subtopik seterusnya. 11.2.3. Image dan objek dalam satu translasi. Okay. Image bagi satu objek dalam satu translasi akan sentiasa sama dari segi bentuk, saiz dan orientasi. Jadi contoh yang ke-8 ni dia minta kita lukis semula. Okay, lukis image bagi objek A dalam rajah dengan translasi berikut. Jadi dia dah bagilah soalan A, dia bagi translasi dia negatif 2 dan negatif 4. Jadi apa maksud negatif 2 dengan negatif 4 ni? Kalau negatif maksudnya, okay, jadi kat sini jangan lupalah A, kita ada A dengan B. Kalau A dia mesti gerak ke kanan dan ke kiri. Kalau B bergerak ke atas dan ke bawah. Jadi bila ada negatif, dia akan bergerak ke kiri dan juga ke bawah. Okay, jadi berdasarkan rajah yang diberi ni, okay, diberi rajah A ni, okay, jadi sama juga awak pilih satu titik pada objek. Okay. Kemudian kita akan gerakkan titik tersebut mengikut translasi yang diberi. Jadi negatif 2, apa maksud negatif 2? Dia bergerak ke kiri sebanyak 2 kali. So 1, 2. Okay, kemudian okay, yang dekat bawah negatif 4. Negatif 4 maksudnya dia ke bawah sebanyak 4 kali. So 1, 2, 3, 4. Okay, ini titik yang pertama. Jadi kalau perasan dia punya gambar mesti bentuk, saiz dan orientasinya sama kecuali kedudukannya sahaja yang berubah. Jadi gambar objek, image bagi objek A, dia kita akan dapat macam ini. Okay, jadi labelkan dia sebagai A, koma. Mesti ada A image. Okay. Pakai pembaris ni cikgu tak ada pembaris. Okay. Dia akan dapat balik bentuk yang sama kecuali kedudukannya dah berubah. Okay. Jadi kita pergi kepada soalan B pula. Okay. Okay, sama juga. Okay, diberi translasi yang baru iaitu 3 negatif 1. Okay. Jadi 3 ni bergerak ke arah mana? Ke arah kanan. Dan negatif 1 akan bergerak ke arah bawah. Oh, cikgu lupa nak tadi label kat sini. Soalan A ni jadi negatif 2 bergerak ke arah kiri dan negatif 4 bergerak ke bawah. Okay. Jadi sama juga kita akan pilih satu titik. Jadi cikgu ambil yang hujung ini. Okay. Bergerak ke mana? Ke kanan sebanyak 3 kali. So 1, 2, 3. Okay. Kemudian ke bawah berapa kali? Sekali. 1. Jadi titiknya akan berada di sini dan awak boleh terus lukis gambar rajah. Ya. Okay. Jangan lupa labelkan dengan A image. Macam itulah. Okay. Okay. Boleh kita nak pergi kepada yang seterusnya. Jadi dekat sini kita nak tentukan koordinat image apabila koordinat objek diberikan. Jadi untuk menentukan image di bawah translasi AB, koordinat objek PXY akan dipetakkan P image X tambah A, Y tambah B sama dengan P image XY. Okay, diberi bentuk macam ni. Jadi keadaan if, jadi beri juga, tak apa, nanti kita tengok satu persatu, nanti cikgu akan tunjukkan dengan contoh ya. Jadi berlaku pertukaran bentuk vektor kepada pasangan titik, XY akan menjadi bentuk koordinat XY. Dia tak ada perubahan sangat lah. Okay, kita follow saja. Kalau A tu maksudnya X, B tu maksudnya Y. Dia sama saja. Okay, kita akan tu. Jadi kat sini cikgu dah kira dia punya kata kunci dia, okay. Translasi tambah objek mesti sama dengan image. Objek sama dengan image tolak translasi.
Yang ketiga, translasi sama dengan image tolak objek. Jadi kita go through satu persatu untuk kita gunakan kaedah yang cikgu dah ringkaskan untuk awak ni lah. Okay. Jadi kita pergi kepada contoh 9. Tentukan koordinat bagi image. Jadi dia kata dia suruh kita tentukan koordinat bagi image. Soalannya dia kata dia dah suruh kita cari image ni. Okay. Jadi dia beri titik Q31 di bawah translasi -5, 2. Jadi dia ada dua kaedah. Okay. Kaedah yang pertama kita akan gunakan dengan satah chartes. Okay. Jadi macam biasalah kita mesti ada paksi X dan juga paksi Y. Jadi kita buat dulu objek bagi Q. Okay, Q itu berada pada kedudukan 3, 1. Jadi buat 1, 2, 3, 1. So Q objek berada di sini. So ini ialah Q. Okay, kemudian dia suruh kita cari image di bawah translasi. Okay. Translasi -5, 2. Jadi -5 ni bergerak ke mana? Ke arah kiri. Dan 2 ni akan bergerak ke atas. Jadi daripada Q dia akan bergerak ke kiri sebanyak 5 kali. Jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, dah bergerak 5 kali ke arah kiri. Kemudian dia naik 2 kali ke atas. So 1, 2. Okay, jadi kita tandakan kat sini sebagai Q image dengan koordinat dia berapa? -2, 3. Okay. Kan senang kan? Kalau buat dalam satah test senang. Okay. Jadi kaedah yang kedua dengan cara mengira. Mengira ni baru kita guna yang cikgu dah bagikan tadi, 3 tu. Okay. Disebabkan dia suruh cari image, jadi kita akan guna yang pertama. Dia kata translasi tambah objek sama dengan image. Okay, kaedah dia translasi. Okay, sekarang ni kata translasi tambah objek sama dengan image. Jadi dia nak cari image kan? Jadi translasi dia ialah -5, 2. So buat dalam kurungan. Okay. Dalam kurungan -5, 2. Okay, tambah objek. Objek dia ialah 3, 1. Jadi 3, 1. Okay, sama dengan, okay. So -5 tambah 3 di atas dan di bawah 2 tambah 1. Okay, sama dengan -2 tambah 3 kita akan dapat 2. Dan 2 tambah 1 kita akan dapat 3. Jadi kita boleh tukarkan dia dalam bentuk, jangan lupa labelkan Q, image, 2, 3. Dia sama je bentuk dia sebenarnya. Okay. Kita boleh buatkan dia dalam bentuk translasi ataupun dalam bentuk koordinat. Jadi bergantung pada soalan. Kalau dia minta translasi, awak buat macam yang translasi lah koordinat AB. Kalau dia minta image atau objek, buat dalam bentuk koordinat. Okay. Jangan ni lah. Jangan tertukar pula. Jadi kat sini dia tunjuk tentukan koordinat. Jadi kena buat dalam bentuk koordinat lah. Okay. Okay. Jadi kita pergi kepada soalan yang kedua. Kaedah yang kedua. Menentukan koordinat objek apabila koordinat image diberikan. Jadi untuk tentukan objek di bawah translasi AB, koordinat objek RXY akan dipetakan RX tolak A, Y tolak B sama dengan RXY. Jadi contoh 10. Tentukan koordinat bagi objek titik A jika koordinat image A, image di bawah translasi 3, -2 adalah seperti yang berikut. Jadi dia kata tentukan koordinat. Okay. Koordinat bagi apa?
koordinat objek. Kalau objek kita akan guna yang kedua ni lah. Okay. Jadi translasinya diberi 3 negatif 2. Jadi kita boleh selesaikan dengan guna yang cikgu dah berikan tu. Kesimpulannya, jadi dia nak cari objek. Objek bagi E. Jadi objek mesti sama dengan image tolak translasi. Jadi image dia ialah negatif 6, 1. So negatif 6, 1. Tolak translasi. 3 negatif 2. Sama dengan, so masukkan, so negatif 6 tolak 3 dan 1 tolak 2. Jadi kita kira, kita akan dapat, so negatif 6, negatif 3 kita akan dapat negatif 9 dan 1 tolak 2 kita akan dapat 3. Jadi jawapannya, jawapan akhir kita akan dapat A dalam kurungan negatif 9, 3. Sebab dia minta koordinat objek. Jadi dia tak ada tanda koma kat atas lah. Alright. Jadi kita pergi kepada soalan B pula. Dia masih lagi suruh cari objek A. Jadi objek mesti image tolak translasi. Jadi image dia ialah 9, 0. Ini dia beri. Jadi tolak translasi dia masih sama 3 negatif 2. Jadi tolakkan macam biasa. So 9 tolak 3 dan 0 tolak 2. Jadi kita akan dapat 9 tolak 3 ialah 6 dan 0 tolak 2 kita akan dapat 2. Jadi tukarkan dalam bentuk koordinat bagi objek A. Koordinatnya ialah 6, 2. Right. Jadi kita akan sambung last sekali. Menentukan vektor translasi jika diberi kedudukan image dan objek. Jadi dia beri, jadi kat sini dia beri P, 36 ialah image. Jadi tengok betul-betul dia ada koma ke tak ada. Kalau ada koma, ini merupakan image. Kemudian dia beri koordinat bagi P29. Ini maksudnya tak ada koma, dia ialah objek. Jadi dia minta kita tentukan translasi tersebut. Jadi nak tentukan translasi, kita akan guna kesimpulan yang ketiga iaitu image tolak objek. Jadi image, image tolak objek, jadi image dia 3, 6. Tolak objek dia ialah 2, 9. Jadi sama dengan 3 tolak 2 dan 6 tolak 9. Sama dengan 3 tolak 2 ialah 1 dan 6 tolak 6 tolak 9 ialah negatif 3. Dapat macam ni kan? Jadi tukarkan dalam bentuk translasi 1 negatif 3. Siap? Jadi kat tepi ni tuliskan dia translasi. Jadi itu sajalah, dia mudah saja sebenarnya translasi ni. Yang penting kita tahu translasi pergerakan arah daripada kanan ke kiri dan juga bawah ke atas dan ke bawah. Manakala objek dan image mesti dalam bentuk koordinat. Jadi di sini sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini dengan subtopik translasi. Jadi diharapkan kita dapat berjumpa lagi di
pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.